Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat petang. Hari ini saya akan bercakap mengenai topik 5 iaitu pentadbiran mesyuarat. Okey, kumpulan saya dianggotai oleh 3 orang saya, termasuk diri saya dan rakan-rakan saya, iaitu Muhammad Salim bin Abdul Karim, Siti Azlia binti Ismail dan Muhammad Syarizat bin Nasri. Okey, sebelum kita masuk kepada pentadbiran mesyuarat, saya akan beri peranan mengenai Google Classroom. Okey, Google Classroom seperti yang kita ketahui, kita akan gunakan untuk ataupun sebagai guru-guru ataupun pensyarah digunakan untuk menyampaikan maklumat ataupun nota-nota terkini ataupun tugasan-tugasan yang akan diberikan. Okey, kita masuk cara penggunaan Google Classroom. Yang pertama sekali, apa yang penting adalah kita semua kena ada alamat email ataupun kita panggil Google Mail ataupun Yahoo Mail. Banyak lagi lain kita boleh gunakan. Okey, yang kedua, okey, anda tengok di sini, satu create class, satu join class. Okey, kalau sebagai murid ataupun sebagai pelajar, anda akan tekan join class dan memasukkan link ataupun password yang lecturer ataupun guru awak dah beri. Okey, jika anda sebagai seorang guru ataupun lecturer ataupun pensyarah, anda akan gunakan create class. Maksudnya anda akan buatkan khas kelas untuk kelas A, kelas B, kelas B. Contohlah seperti itu. Okey. Ini adalah contoh. Selepas anda tekan create class, okey, yang pertama anda digalakkan untuk memasukkan nama kelas tersebut supaya memudahkan anda untuk mengakses. Okey. Iaitu saya mengajar satu bijak. Yang kedua, sekolah anda. Okey. Yang ketiga, subjek yang anda ajar. Bila anda dah selesai ini semua, anda tekan create saja. Okey. Selepas sudah create, dia akan keluar halaman ini. Ini merupakan halaman utama yang anda lihat di komputer anda. Sebagai contoh, kelas 1 bijak, sekolah SK Tanjung Puteri. Okey. And then, okay, kita pergi contoh sebagai sini. Ini adalah kelas code di mana kalau pelajar itu hendak menyertai kelas ini, dia kena tekan join kelas tadi dan masukkan kod ini. Okey. Dan seterusnya kita lihat di sini. Di kawasan ini anda boleh memberitahu maklumat kepada pelajar, boleh mengupload tugas-tugasan kepada mereka. Okey. Sebagai contoh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa murid daripada kelas 1 bijak kerana sudi menyertai Google Classroom ini. Okey. Kita sebagai guru ataupun saya sebagai guru, saya perlu menarik pelajar saya. Okey. Bila kita nak menarik pelajar kita untuk masuk sini, yang pertama sekali adalah melalui ibu bapa. Sebab apa? Kita mengajar sekolah rendah. Jadi gadget ataupun teknologi ini kebanyakan mereka akan menggunakan ibu bapanya punya. Jadi kita perlu mensaksarkan kepada ibu bapa untuk membantu menyertai Google Classroom ini dan mudah untuk kita memberitahu tugasan yang anak mereka perlu lakukan. Sebagai contoh, kita bezakan Google Classroom dengan aplikasi WhatsApp. Okay, bila kita menggunakan WhatsApp, kita hantar mesej kepada seseorang, kemungkinan mesej itu tidak akan ditumpukan ataupun dibaca dengan teliti. Sebab apa? Sebab WhatsApp ni kebanyakan orang guna untuk sembang ataupun berbual-bual dalam tu. Okay? Jadi menggunakan Google Classroom ini, dia lebih teliti. Maksudnya bila kita menggunakan aplikasi ini, ibu bapa dapat maklumat, dia akan tahu benda ini adalah penting untuk pelajaran anaknya. Okay? Seterusnya, classwork. Okey, classwork. Jika anda sebagai pensyarah ataupun guru, anda akan pergi ke sini untuk anda boleh memasukkan maklumat-maklumat yang anda hendak sampaikan ataupun tugasan yang anda hendak berikan kepada murid-murid. Okey, yang seterusnya adalah people. People ni adalah bahagian di mana sekiranya ibu bapa tadi telah masuk, okey, dia telah masuk dalam Google Classroom ni, jadi anda akan dapat nampak. Okey, di sini contoh ibu bapa, nama dia Naim Bakri, Nurjana, Siti Nafifah, Fatina, Bila, Syariza. Okey, kat sini sebagai contoh. Okey. Jadi dengan apa benda ini penting? Okey. Jadi bila anda hendak menyampaikan maklumat, sebagai contoh Naim Bakri punya anak Hafiz tidak buat kerja. Okey. Bila dia tidak buat kerja di sekolah, okey, anda suruh dia siapkan kerja, tapi di balik rumah dia cakap dengan mak dia, tak ada di sekolah, semua dah siap. Okey. Jadi di sini anda cuma klik ini,
dan anda boleh hantar maklumat yang anda mahukan kepada email tersebut. Jadi email ni akan dikeluarkan dalam paparan handphone. Jadi bila email yang keluar daripada Google Classroom ni, ibu bapa akan anggap ia penting untuk pelajaran anak mereka. Okey, kita masuk kepada pentadbiran mesyuarat. Okey, mesyuarat. Mesyuarat ini sebagai kita tahu adalah satu perbincangan yang melibatkan banyak pihak lah. Kita berbincang untuk mencari penyelesaian ataupun berbincang untuk merancang perjalanan sesuatu program. Okey, hasil pembelajaran mengetahui jenis-jenis mesyuarat dan serta peranan dan tanggungjawab AJK, menyediakan agenda dan minit mesyuarat, menyatakan cara pengendalian serta tata cara mesyuarat. Ini apa hasil yang anda akan dapat apabila anda belajar topik ini secara menyeluruh dan akan diterangkan oleh sahabat saya nanti. Okey, skop dan tajuk pengurusan mesyuarat, peranan ahli jawatan kuasa mesyuarat, agenda mesyuarat. Okey, pengertian mesyuarat saya masuk. Mesyuarat adalah perbincangan formal di antara 3 individu atau lebih untuk mencapai objektif bersama melalui proses apa? Proses komunikasi. Okey. Yang kedua, mesyuarat berbeza mengikut keahlian dan organisasi dan objektifnya. Okey, kita pergi yang pertama, saya kupas lebih sikit. Okey. Kalau mesyuarat melebihi 3 individu, okey. Kalau 2 orang kita panggil apa? Kalau 2 orang biasa kita akan panggil perbincangan ataupun sembang bual, okey. Jadi bila melebihi 3 individu ataupun ramai, anda akan berbincang mesyuarat ini dalam satu kawasan yang tertutup supaya apa maklumat yang hendak disampaikan adalah lebih jelas dan perbincangan itu akan berjalan dengan lebih lancar tanpa sebarang gangguan bunyi, gangguan daripada persekitaran jugalah. Okey, kita bagi pada 2 adalah mesyuarat berbeza mengikut keahlian organisasi dan objektifnya. Okey, sebagai objektifnya, contoh mesyuarat itu anda hendak apa? Anda hendak membincangkan mengenai masalah yang ada, anda hendak membincangkan tentang cara pelajaran program, anda hendak membincangkan tentang lantik jawatan kuasa. Okey, yang itu semua akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya iaitu Siti Azlia dan Syarizat. Okey, itu sahaja saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Hari ini saya akan sambung jenis-jenis mesyuarat. Okey, di sini kita akan bincangkan 4 jenis mesyuarat, iaitu mesyuarat agung tahunan, mesyuarat tergempar, mesyuarat luar biasa dan juga mesyuarat jawatan kuasa. Okey, kita akan go through satu persatu apakah jenis-jenis mesyuarat yang akan dilaksanakan ataupun yang akan diadakan dalam setiap mesyuarat yang disediakan ini. Okay, kita tengok mesyuarat yang pertama iaitu mesyuarat agung tahunan. Okay, mesyuarat yang diadakan sekali setahun ataupun sekali dalam 2 tahun mengikut perlembagaan. Okay, biasanya kalau di sekolah kita ada satu mesyuarat yang besar dalam satu komuniti sekolah yang besar, menggabungkan semua guru-guru, pentadbir dan juga kaki tangan untuk mesyuarat tentang permulaan awal persekolahan. Apakah kerja-kerja tahunan mengikut takwim yang diberikan. Okay, iaitu kadang-kadang di sekolah dia ada buat 1 tahun ataupun 1 kali dalam setahun. Ada juga di sekolah ada mesyuarat agung iaitu mesyuarat PIBG yang diadakan 1 tahun sekali ataupun 1 tahun 2 tahun 1 kali. Okay, jadi dalam mesyuarat itu dihadiri oleh semua ahli. Okay, laporan aktiviti, laporan keuangan akan dibentangkan dalam mesyuarat ini untuk diluluskan sebelum dihantar kepada pendaftar persatuan. Okey, jadi apa-apa aktiviti yang dilakukan sebelum ini akan dibawa dalam mesyuarat agung ni. Jadi setiausaha ataupun pengerusi akan bentangkan ataupun bendahari bentangkan tentang keuangan. Jadi ahli-ahli lain perlu menyokong dan diluluskan supaya laporan itu dapat dihantar kepada pendaftar persatuan. Selagi tidak mendapat kelulusan dan juga sokongan,
laporan-laporan itu tidak boleh dihantar kepada persatuan ataupun pendaftar persatuan. Jelas Okey, seterusnya adalah pemilihan ahli jawatan kuasa baru akan diadakan. Jadi kalau perjumpaan tu setahun sekali ataupun perjumpaan tu setahun 2 kali ataupun perjumpaan tu 2 tahun sekali ke, dia akan ada lantikan jawatan kuasa baru. Jawatan kuasa lama akan dihilangkan dulu ataupun akan dilepaskan dahulu untuk lantikkan pelantikan yang baru tu. Okey, seterusnya adalah mesyuarat tergempar. Mesyuarat yang diadakan secara tergempar yang membincangkan hanya satu agenda sahaja, di mana sesuatu keputusan perlu dibuat segera. Yang macam tadi tu kita boleh buat banyak perbincangan ataupun agenda. Yang ini hanya satu sahaja agenda untuk membuat keputusan dengan segera. Contohnya macam untuk pelantikan ataupun satu keputusan yang perlu dibuat secara tergempar, sama ada pertukaran ahli jawatan kuasa ataupun perlu membuat persetujuan daripada mana-mana pihak daripada ahli jawatan kuasa, itu perlu adakan mesyuarat tergempar. Jadi mesyuarat tergempar ni, kehadiran untuk mesyuarat ini berdasarkan kepada perlembagaan lah. Jadi kena datang kalau 2/3 ahli wajib datang untuk mendapatkan keputusan yang sahih. Jadi kalau kehadiran ahli jawatan kuasa tak mencukupi, dia tidak boleh diluluskan. Okey. Seterusnya adalah mesyuarat luar biasa. Dalam mesyuarat luar biasa ni, mesyuarat yang diadakan untuk mendapatkan persetujuan semua ahli persatuan dalam sesuatu perkara. Yang ini lebih kurang sama juga macam mesyuarat tergempar tadi. Tapi yang ini isu yang perlu diselesaikan kehadiran untuk mesyuarat ini adalah mengikut perlembagaan. Sama je. Cumanya kalau ada ahli yang nak letak jawatan ataupun ada dia lebih kurang kepada kurang kepercayaan dalam penjawatan, okey, boleh diadakan mesyuarat luar biasa ini untuk mendapat sokongan daripada ahli-ahli mesyuarat untuk menukar jawatan kepada orang yang lebih layak ataupun orang yang sesuainya. Jadi inilah diadakan mesyuarat luar biasa. Tapi kebanyakannya jaranglah berlaku mesyuarat yang luar biasa ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada mesyuarat jawatan kuasa. Mesyuarat biasanya diadakan oleh persatuan untuk menggerakkan aktiviti persatuan. Okey, yang tadi tu kalau mesyuarat agung dia untuk latihan yang besar, organisasi yang besar. Yang sini adalah diadakan oleh persatuan ataupun ahli-ahli kecil. Contoh kalau kita ada di sekolah panitia bahasa Melayu, panitia PJK. Jadi panitia-panitia ini, ketua-ketua setiap panitia ini akan buat satu mesyuarat mengikut mereka punya ahli. Maknanya mereka akan susun aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan mengikut kesesuaian ataupun mengikut apa yang dibincangkan dalam setiap komuniti yang kecil tu. Okey, kalau dalam panitia lah. Kalau dalam setiap ketua AJK kebersihan, dalam kebersihan sahaja. Okey, mesyuarat jawatan kuasa pengelola diadakan untuk membincang, merancang dan mengendalikan sesuatu projek. Okey, jadi yang ini hanya untuk dibincangkan dalam ahli yang kecil, aktiviti-aktiviti yang perlu dibuat dan juga apa sahaja event ataupun program yang akan disusun daripada awal tahun ataupun akhir tahun. Okey, seterusnya kita masuk kepada peranan dan tanggungjawab. Okey, kita akan cover 3 peranan, iaitu pengerusi, setiausaha dan ahli jawatan kuasa. Kita ambil peranan atau tanggungjawab jawatan yang penting di dalam setiap organisasi. Okey, yang pertama adalah pengerusi, di mana memulakan mesyuarat. Pengerusi akan memulakan mesyuarat setelah mencukupi quorum dan pada waktu yang tepat. Okey, ataupun waktu yang telah ditetapkan. Jadi pengerusi biasanya di sekolah dipengerusikan oleh guru besar lah. Guru besar akan mempengerusikan sesuatu mesyuarat itu. Jika cukup ahli ataupun 2/3 ahli sudah hadir pada masa yang ditetapkan, dia dah boleh mulakan mesyuarat tu.
Okey. Dan waktu ni ikut pada pengerusi. Kalau pengerusi kata dia mula, dia akan terus mulalah. Okey, tapi mesti kehadiran ahli mencukupi. Okey, seterusnya menjelaskan segala perkara pentadbiran ataupun pengurusan pada awal mesyuarat. Yang ini dia akan beritahu dahulu apakah perkara-perkara ataupun agenda-agenda yang akan dibentangkan ataupun akan dimesyuaratkan dalam setiap permulaan ataupun sebelum memulakan sesuatu mesyuarat tu. Biasanya dia akan bagi tahu apakah bahagian-bahagian pentadbiran, dia akan bagi tahu bagaimana cara mengurus sekolah, mengurus pentadbiran sekolah. Di sini dia akan bagi tahu dahulu sebelum memulakan agenda-agenda yang lain. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada setiausaha. Okay, ini adalah jawatan kuasa yang sangat penting. Jawatan kuasa setiausaha, dia ada berkenaan tentang semasa, selepas pun setiausaha ni sangat penting dalam setiap mesyuarat. Okay, yang pertama, menentukan tarikh, masa, tempat dan agenda bersama pengerusi. Jadi dekat sini segala tempat di mana tempat untuk bermesyuarat, apakah agenda-agenda mesyuarat ataupun bilakah tarikhnya perlu dibincangkan bersama pengerusi untuk dibuat surat dan ataupun untuk dibuat memo untuk diberikan kepada ahli-ahli mesyuarat. Okey, seterusnya membincangkan tujuan ataupun objektif. Yang ini juga dia akan beritahu, persitusi akan beritahu apakah tujuan ataupun objektif yang diadakan mesyuarat itu supaya ahli-ahli jelas tentang objektif mesyuarat tersebut. Okey, seterusnya membuat tempahan bilik mesyuarat. Yang ni untuk membuat tempahan bilik mesyuarat ni kena booking awal supaya tidak berlaku pertindihan antara program lain. Okey, biasa kalau di sekolah kita akan buat di bilik mesyuarat lah. Okey, seterusnya menentukan kertas kerja jabatan atau unit kurang daripada 15 hari. So maknanya sebelum 15 hari dia dah kena buat menentukan kertas kerja. Okey, kemudian menghantar surat jemputan 10 hari. Sekurang-kurangnya 10 hari kena hantar memo ataupun surat jemputan mesyuarat kepada ahli-ahli untuk mereka noted ataupun mereka tahu bilakah tarikh mesyuarat diadakan. Okey, supaya mereka boleh susun jadual mereka untuk kosongkan untuk mereka hadir ke mesyuarat itu. Okey, seterusnya menyediakan kemudahan bilik mesyuarat. Okey, kalau macam di sekolah kena sediakanlah apa-apa sahaja, contohnya seperti air minuman ke kan, atau mineral ataupun kalau ada makanan sediakan makanan lah. Kalau ada laptop ataupun komputer riba untuk digunakan, setiausaha perlu sediakan mic dan sebagainya supaya memudahkan ataupun melancarkan lagi mesyuarat yang akan diadakan. Seterusnya menentukan kehadiran. Kehadiran ahli perlu disenaraikan ataupun perlu diambil supaya dapat dicatatkan di dalam minit mesyuarat. Siapakah ahli-ahli yang hadir ataupun ahli-ahli yang tidak hadir perlu diminitkan. Dan setiausaha perlu menentukan kehadiran. Siapa yang perlu datang ke mesyuarat pun setiausaha akan tentukan. Kadang-kadang ada mesyuarat yang tak perlu dihadirkan, yang tak perlu dihadiri oleh semua orang, hanya ketua-ketua je ke. Setiausaha lah yang akan menentukan siapa yang perlu hadir. Okey, seterusnya perbincangan pramesyuarat 2 hari. Okey, maknanya setiausaha boleh membuat perbincangan pramesyuarat bersama pengerusi, bersama dengan ketua-ketua ataupun bersama dengan pentadbir untuk tahu perjalanan agenda mesyuarat itu. Okey, seterusnya tindakan setiausaha semasa mesyuarat. Okey, yang ini semasa mesyuarat, dilakukan sewaktu mesyuarat tu, mengawal perbincangan. Okey, jadi macam biasalah setiausaha akan mengawal perbincangan supaya apa info yang ataupun apa yang dibincangkan kepada ahli-ahli dapat diterima untuk semua. Seterusnya berikan penjelasan jika perlu. Kalau ada apa-apa hal berbangkit, setiausaha akan berikan penjelasan. Seterusnya mencatat minit mesyuarat, kehadiran atau tindakan. Jadi dekat sini seperti yang saya kata tadi, setiausaha perlu mencatat minit setiap yang dibincangkan untuk diminitkan dan kehadiran untuk diambil tindakan kalau jikalah ada beberapa ahli
yang tidak dapat hadir ke mesyuarat banyak kali, mungkin akan diminitkan untuk mendapatkan tindakan. Okey, kemudian merumuskan mesyuarat macam biasa, setiausaha akan merumuskan semua mesyuarat, akan membuat satu rumusan dalam setiap mesyuarat supaya ahli-ahli jelas dengan agenda-agenda yang dibincangkan. Okey, seterusnya tindakan setiausaha selepas mesyuarat. Okey, pertama menyediakan draft minit 3 hari. Okey, kemudian meluluskan dan mengedarkan minit 1 minggu. Okey, kemudian susunan nama ahli, pelaksanaan keputusan mesyuarat, pengesahan maklum balas, laporan maklum balas oleh urus setia, menentukan format maklum balas dari jabatan atau unit dan juga mesyuarat postmortem. Yang ini dilakukan selepas mesyuarat diadakan. Jadi banyak tugas-tugas setiausaha yang perlu dilaksanakan sebelum, semasa dan juga selepas dekat sini. Okey, baiklah, kita terus pergi kepada peranan ahli jawatan kuasa. Okey, peranan ahli jawatan kuasa yang ini mudah saja memastikan kelancaran pelaksanaan sesuatu mesyuarat. Okey, kalau dalam AJK dia perlu melaksanakan aktiviti untuk melancarkan sesuatu program. Kalaulah contoh kita bagi satu program iaitu program Hari Sukan. Jadi AJK kecil ataupun setiap AJK ataupun setiap jawatan kuasa perlu bincangkan dengan lebih terperinci bersama dengan kumpulan yang kecil supaya perjalanan sesuatu program ataupun perjalanan sesuatu event tu dapat dijalankan dengan lancar. Jadi inilah tugas-tugas ahli jawatan kuasa. Kalaulah ahli jawatan kuasa tidak laksanakan tugasnya dengan bagus, maka rosaklah sesuatu program tu. Jadi sebenarnya penting juga ahli jawatan kuasa ni kerana beliaulah ataupun ahli-ahli inilah yang menggerakkan sesuatu program supaya perjalanan lebih lancar dan dipantau oleh pengerusi ataupun ketua pengarah dan sebagainya. Okey. Itu sahaja untuk agenda mesyuarat akan dibentangkan oleh Cikgu Alia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azhar binti Ismail bersama dua orang rakan saya, Muhammad Salim serta Muhammad Syarizat, akan membentangkan subjek pengurusan kurikulum di dalam topik 5 iaitu pentadbiran mesyuarat. Bahagian saya akan membentangkan tentang apa itu agenda, ciri-ciri agenda mesyuarat. Agenda mesyuarat terdiri daripada 99 aliran, iaitu yang pertama ucapan aluan pengerusi, pengerusi memberi salam, pengerusi memberi pantun dan sebagainya. Yang kedua pengesahan mini mesyuarat yang lepas. Yang ketiga isu atau apa-apa perkara berbangkit di sebelum ini. Yang keempat senarai perkara baru yang hendak dibincangkan. Mestilah dah ada poin-poin yang harus dibincangkan. Yang kelima pembentangan kertas kerja sekiranya ada. Yang keenam, pembubaran organisasi sekiranya kita akan beralih ke tahun ataupun fasa yang baru. Yang ketujuh, pelantikan jawatan kuasa baru. Yang kelapan, hal-hal lain yang berbangkit. Dan yang kesembilan iaitu penutup. Seterusnya kita pergi kepada susun atur tempat mesyuarat. Dekat sini saya bagi 3 contoh susun atur pentadbir tempat mesyuarat. Yang pertama adalah O shape, yang kedua adalah U shape dan yang ketiga adalah V shape. Yang pertama iaitu susun atur bulat yang terdiri daripada bulatan bentuk bulat yang itu sesuai untuk perbincangan bagi bilangan peserta yang tidak ramai, mungkin lebih ataupun 10 ke 15 peserta sahaja. Yang kedua, susun atur horseshoe di mana ia berbentuk U dan sesuai untuk perbincangan bagi bilangan peserta yang ramai, 20 ke 30 orang. Dan yang ketiga iaitu susun atur herringbone V-shape di mana ini sesuai bagi bilangan peserta yang terlalu ramai. Yang ini merujuk kepada kebiasaannya di bilik kuliah, auditorium ataupun pentas. Kita pergi kepada senarai semak tugas di bilik mesyuarat. Sebelum melakukan mesyuarat, benda ini hendaklah disemak supaya mesyuarat kita akan jadi lebih teratur dan lancar.
Yang pertama, bilik mesyuarat hendaklah dalam keadaan baik. Yang kedua, kipas dan alat pendingin hawa hendaklah berfungsi supaya aliran udara lancar. Yang ketiga, alat pembesar suara dan perakam boleh digunakan. Sekiranya alat pembesar suara tidak berfungsi dengan baik, berkemungkinan peserta-peserta yang ada di dalam mesyuarat tersebut tidak dapat mendengar input yang bagus. Yang keempat, ini adalah sampingan, hendaklah ada gelas, minuman, air dan gula-gula. Seterusnya, hendaklah mempunyai papan putih, pen, pemadam dan kertas hendaklah tersedia. Sekiranya ada peserta yang tidak bawa buku nota, dia boleh menggunakan alat yang ada. Dan yang seterusnya, LCD atau projektor hendaklah berfungsi dengan baik supaya pembentangan ataupun apa-apa agenda yang telah kita lakukan di PowerPoint boleh dilihat oleh semua peserta. Seterusnya, lampu boleh digunakan. Kalau malam, kalau gelap, mesti ada peserta yang tidur. Dan yang seterusnya, kerusi dan meja yang mencukupi supaya setiap peserta yang hadir akan dapat tempat yang selesa. Seterusnya, apa ciri-ciri mesyuarat yang tidak berkesan? Sekiranya saya tanya kepada awak, mesti awak dapat memberikan saya jawapan. Apa itu ciri yang tidak berkesan? Ada 6B. Yang pertama, datang tapi tidak mendengar apa-apa intipati. Tidak mendengar, tidak memberi respon, 2 hala. Yang kedua, duduk sahaja, tidak memberi feedback yang baik. Yang ketiga, dengar tetapi fikirannya melayang. Yang keempat, diam tidak memberi interaksi 2 hala. Yang kelima, dengkur. Kalau saya datang mesyuarat, saya nampak kawan saya tidur, mesti saya rasa marah. Jadi, adakah kita bagus untuk tidur di dalam bilik mesyuarat? Mestilah tidak. Yang ke-6, duit. Ada sesetengah mesyuarat akan membentangkan tentang sumbangan atau dana. Jadi, orang yang datang ni hanya memikirkan duit. Aku nak duit. Jadi, itu adalah mesyuarat yang tidak berkesan dan tidak bagus. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri mesyuarat yang berkesan. Apa ciri-ciri mesyuarat yang berkesan? Yang pertama, objektif mestilah tercapai. Apa yang kita nak, apa yang kita mahu, apa yang kita usahakan, adakah ianya akan tercapai? Yang kedua, agenda yang jelas. Apa agenda kita pada hari ini? Apa agenda mesyuarat kita pada hari ini? Yang ketiga, pengerusi dan setiausaha berkualiti dan berkesan. Apa maksud berkualiti dan berkesan kat sini adalah pengerusi akan menyampaikan apa yang hendak kita bincangkan. Setiausaha pula mencatat setiap minit mesyuarat yang pengerusi sampaikan. Seterusnya, pengurusan yang baik. 8.30 mula, 10.30 habis. 8.30 mula, semua peserta dah kena ada. Iaitu ketepatan masa, punctual. Seterusnya, kemudahan fizikal yang selesa. Kerusi cukup, meja cukup, semuanya selesa. Ahli yang mempunyai kepakaran. Setiap ahli memberi feedback yang baik. Ada yang ahli jawatan kuasa bahagian peralatan, ahli jawatan kuasa bahagian protokol, ahli jawatan kuasa bahagian keselamatan. Semua memberi kepakaran, semua menyumbangkan kepakaran dengan baik. Perbincangan secara positif, tiada pergaduhan, minit mesyuarat yang tepat. Dan seterusnya, tindakan susulan dilaksanakan. Tindakan susulan dilaksanakan bermaksud apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita sampaikan kepada ahli-ahli jawatan kuasa. Mereka pula menyusul dengan orang kata macam saya datang, saya catat apa yang pengerusi nak. Kemudian saya usulkan apa yang saya kena buat. Begitu. Seterusnya, ini adalah carta aliran pengurusan mesyuarat, iaitu kita bahagi kepada 3. Yang pertama, tindakan pra-mesyuarat. Yang kedua, semasa mesyuarat. Dan yang ketiga, selepas mesyuarat. Di sini kita boleh tengok pra, during and pre. Apa yang ada pada tindakan pra-mesyuarat? Hendaklah menentukan tujuan dan objektif mesyuarat tersebut. Contohnya, mesyuarat hari ini kita nak bincangkan pasal perkemahan yang akan datang. Sediakan agenda mesyuarat yang jelas dan edarkan agenda. Apa agenda mesyuarat kita? Okey, kita akan adakan pasal perkemahan. Apa agenda kita? Kita akan tentukan siapakah ahli jawatan kuasa. Apa aktiviti yang akan dilakukan? Apa skop keselamatan yang hendak dipentingkan sekali? Dan yang seterusnya. Dan semasa mesyuarat, hendaklah membuka mesyuarat dengan kata-kata aluan.
Semak agenda dan pastikan semua topik dibincangkan dan catatkan minimum mesyuarat atau hasil perbincangan. Dekat sini, semasa mesyuarat kita dah tahu apa yang kita nak bincangkan. Okey, ahli jawatankuasa aktiviti, apa dia nak buat? Okey, dia dah bagi tahu, dia dah survey, dia akan buat kayak, dia akan buat Dia akan buat survival, ikhtiar hidup dan sebagainya. Selepas mesyuarat, sediakan dan edarkan mini mesyuarat kepada peserta supaya semua peserta tahu apa agenda kita. Laksanakan tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat. Dan yang terakhir, pantau kemajuan tindakan susulan. Yang ini kita akan memantau setiap ahli jawatankuasa atau setiap peserta melakukan kerja yang baik. Itu sahaja daripada saya. Ini adalah reference yang kami dapat menggunakan buku digital pengurusan kurikulum. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azza binti Ismail bersama dua orang rakan saya, Muhammad Salim serta Muhammad Syarizat, akan membentangkan subjek pengurusan kurikulum di dalam topik 5 iaitu pentadbiran mesyuarat. Bahagian saya akan membentangkan tentang apa itu agenda, ciri-ciri agenda mesyuarat. Agenda mesyuarat terdiri daripada 99 aliran, iaitu yang pertama ucapan aluan pengerusi, pengerusi memberi salam, pengerusi memberi pantun dan sebagainya. Yang kedua, pengesahan mini mesyuarat yang lepas. Yang ketiga, isu atau apa-apa perkara berbangkit di sebelum ini. Yang keempat, senarai perkara baru yang hendak dibincangkan. Mestilah dah ada poin-poin yang harus dibincangkan. Yang kelima, pembentangan kertas kerja sekiranya ada. Yang keenam, pembubaran organisasi sekiranya kita akan beralih ke tahun ataupun fasa yang baru. Yang ketujuh, pelantikan jawatankuasa baru. Yang ke-8, hal-hal lain yang berbangkit. Dan yang ke-9 iaitu penutup. Seterusnya kita pergi kepada susun atur tempat mesyuarat. Dekat sini saya bagi 3 contoh susun atur pentadbir tempat mesyuarat. Yang pertama adalah O shape, yang kedua adalah U shape dan yang ketiga adalah V shape. Yang pertama iaitu susun atur bulat yang terdiri daripada bulatan bentuk bulat yang itu sesuai untuk perbincangan bagi bilangan peserta yang tidak ramai, mungkin lebih ataupun 10 ke 15 peserta sahaja. Yang kedua, susun atur horseshoe di mana ia berbentuk U dan sesuai untuk perbincangan bagi bilangan peserta yang ramai, 20 ke 30 orang. Dan yang ketiga iaitu susun atur herringbone V-shape di mana ini sesuai bagi bilangan peserta yang terlalu ramai. Yang ini merujuk kepada kebiasaannya di bilik kuliah, auditorium ataupun pentas. Kita pergi kepada senarai semak tugas di bilik mesyuarat. Sebelum melakukan mesyuarat, benda ini hendaklah disemak supaya mesyuarat kita akan jadi lebih teratur dan lancar. Yang pertama, bilik mesyuarat hendaklah dalam keadaan baik. Yang kedua, kipas dan alat pendingin hawa hendaklah berfungsi supaya aliran udara lancar. Yang ketiga, alat pembesar suara dan perakam boleh digunakan. Sekiranya alat pembesar suara tidak berfungsi dengan baik, berkemungkinan peserta-peserta yang ada di dalam mesyuarat tersebut tidak dapat mendengar input yang bagus. Yang keempat, ini adalah sampingan, hendaklah ada gelas, minuman, air dan gula-gula. Seterusnya, hendaklah mempunyai papan putih, pen, pemadam dan kertas hendaklah tersedia. Sekiranya ada peserta yang tidak bawa buku nota, dia boleh menggunakan alat yang ada. Dan yang seterusnya, LCD atau projektor hendaklah berfungsi dengan baik supaya pembentangan ataupun apa-apa agenda yang telah kita lakukan di PowerPoint boleh dilihat oleh semua peserta. Seterusnya, lampu boleh digunakan. Kalau malam, kalau gelap, mesti ada peserta yang tidur. Dan yang seterusnya, kerusi dan meja yang mencukupi supaya setiap peserta yang hadir akan dapat tempat yang selesa. Seterusnya, apa ciri-ciri mesyuarat yang tidak berkesan? Sekiranya saya tanya kepada awak, mesti awak dapat memberikan saya jawapan. Apa itu ciri yang tidak berkesan? Ada 6B.
Yang pertama datang tapi tidak mendengar apa-apa intipati. Tidak mendengar, tidak memberi respon, dua hala. Yang kedua duduk sahaja tidak memberi feedback yang baik. Yang ketiga dengar tetapi fikirannya melayang. Yang keempat diam tidak memberi interaksi dua hala. Yang kelima dengkur. Kalau saya datang mesyuarat, saya nampak kawan saya tidur, mesti saya rasa marah. Jadi, adakah kita bagus untuk tidur di dalam bilik mesyuarat? Mestilah tidak. Yang keenam, duit. Ada sesetengah mesyuarat akan membentangkan tentang sumbangan atau dana. Jadi, orang yang datang ni hanya memikirkan duit. Aku nak duit. Jadi, itu adalah mesyuarat yang tidak berkesan dan tidak bagus. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri mesyuarat yang berkesan. Apa ciri-ciri mesyuarat yang berkesan? Yang pertama, objektif mestilah tercapai. Apa yang kita nak, apa yang kita mahu, apa yang kita usahakan, adakah ianya akan tercapai? Yang kedua, agenda yang jelas. Apa agenda kita pada hari ini? Apa agenda mesyuarat kita pada hari ini? Yang ketiga, pengerusi dan setiausaha berkualiti dan berkesan. Apa maksud berkualiti dan berkesan kat sini adalah pengerusi akan menyampaikan apa yang hendak kita bincangkan. Setiausaha pula mencatat setiap mini mesyuarat yang pengerusi sampaikan. Seterusnya, pengurusan yang baik. 8.30 mula, 10.30 habis. 8.30 mula, semua peserta dah kena ada. Iaitu ketepatan masa, punctual. Seterusnya, kemudahan fizikal yang selesa. Kerusi cukup, meja cukup, semuanya selesa. Ahli yang mempunyai kepakaran. Setiap ahli memberi feedback yang baik. Ada yang ahli jawatan kuasa bahagian peralatan, ahli jawatan kuasa bahagian protokol, ahli jawatan kuasa bahagian keselamatan. Semua memberi kepakaran, semua menyumbangkan kepakaran dengan baik. Perbincangan secara positif, tiada pergaduhan, minit mesyuarat yang tepat, dan seterusnya tindakan susulan dilaksanakan. Tindakan susulan dilaksanakan bermaksud apa yang kita bincangkan pada hari ini kita sampaikan kepada ahli-ahli jawatan kuasa. Mereka pula menyusul dengan orang kata macam saya datang, saya catat apa yang pengerusi nak. Kemudian saya usulkan apa yang saya kena buat. Begitu. Seterusnya, ini adalah carta aliran pengurusan mesyuarat, iaitu kita bahagi kepada 3. Yang pertama, tindakan pra-mesyuarat. Yang kedua, semasa mesyuarat. Dan yang ketiga, selepas mesyuarat. Di sini kita boleh tengok pra, during and pre. Apa yang ada pada tindakan pra-mesyuarat? Hendaklah menentukan tujuan dan objektif mesyuarat tersebut. Contohnya, mesyuarat hari ini kita nak bincangkan pasal perkemahan yang akan datang. Sediakan agenda mesyuarat yang jelas dan edarkan agenda. Apa agenda mesyuarat kita? Okey, kita akan adakan pasal perkemahan. Apa agenda kita? Kita akan tentukan siapakah ahli jawatan kuasa. Apa aktiviti yang akan dilakukan? Apa skop keselamatan yang hendak dipentingkan sekali? Dan yang seterusnya. Dan semasa mesyuarat, hendaklah membuka mesyuarat dengan kata-kata aluan. Semak agenda dan pastikan semua topik dibincangkan. Dan catatkan menu mesyuarat atau hasil perbincangan. Dekat sini, semasa mesyuarat, kita dah tahu apa yang kita nak bincangkan. Okey, ahli jawatan kuasa aktiviti, apa dia nak buat? Okey, dia dah bagi tahu, dia dah survey, dia akan buat kayak, dia akan buat Dia akan buat survival, ikhtiar hidup dan sebagainya. Selepas mesyuarat, sediakan dan edarkan mini mesyuarat kepada peserta supaya semua peserta tahu apa agenda kita. Laksanakan tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat. Dan yang terakhir, pantau kemajuan tindakan susulan. Yang ini kita akan memantau setiap ahli jawatan kuasa atau setiap peserta melakukan kerja yang baik. Itu sahaja daripada saya. Ini adalah reference yang kami dapat menggunakan buku digital pengurusan kurikulum. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.